Program Mentor Ayuniza dikendalikan di bawah aktiviti bakat dan kepimpinan oleh Pusat Pengurusan Bakat dan Latihan Universiti Sultan Zainal Abidin atau CENTEM. Pusat ini ditubuhkan pada 20 April 2019 dan berperanan melaksana pembangunan bakat dan latihan sumber manusia untuk staf akademik dan pentadbiran Yuniza. Dengan tagline, "Di sini pakar dilahirkan", Center mengambil inisiatif memulakan program Mentor at Yuniza untuk semua staf universiti dalam menyokong perkembangan sumber manusia serta mencapai keseimbangan dalam karier dan kualiti hidup. Perkataan mentor membawa erti seorang pembimbing, pelatih atau penasihat yang pakar dalam sesuatu bidang ilmu dan kemahiran. Seorang mentor mempunyai kebolehan membentuk kejayaan orang lain hasil daripada hubungan peribadi. Mentor menawarkan perspektif dan mengubah wawasan menti yang dibimbing untuk berkembang secara profesional menerusi kebijaksanaan dan pengalamannya. Bagi umat Islam, Rasulullah SAW merupakan seorang mentor yang tidak ada tolak bandingnya dalam memimpin dan membimbing para sahabat untuk mengembangkan ajaran suci agama Islam ke seluruh alam. Berdasarkan mitos, istilah mentor merujuk kepada nama anak kepada Alkumus yang bersahabat dengan Odysseus, Raja Yunani. Istilah mentor pertama kali digunakan untuk watak utama dalam sebuah buku bertajuk Les Aventures de Télémaque yang diterbitkan pada tahun 1699. Sejak itu, istilah mentor ini digunakan dalam erti kata penggunaan semasa. Penggubalan program latihan adalah berasaskan kompetensi dan disandarkan kepada 8 nilai teras Yuniza, iaitu ilmu, iman dan akhlak, amal, kepimpinan, kolaborasi, keusahawanan, transformasi dan inovasi yang dikenali sebagai nilai Nazim. CENTEM juga bergerak ke arah aktiviti Mentor at Yuniza bersama komuniti sejajar dengan falsafah universiti, iaitu ilmu demi faedah insan. Program Mentor at Yuniza disokong penuh oleh pengurusan tertinggi universiti kerana faedahnya yang telah terbukti. Mentoring merupakan salah satu daripada cara atau kaedah yang kami gunakan untuk di Yuniza untuk membantu staf sama ada mereka daripada kalangan ahli akademik maupun pentadbiran. Mentoring merupakan satu program yang sangat penting untuk menyokong dan membimbing pensyarah ataupun pentadbir bagi mereka melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Program Mentor at Yuniza juga memberi penekanan ke arah membimbing staf pentadbiran untuk memaksimalkan bakat dan potensi mereka, terutamanya dalam aspek kepimpinan. Pejabat pendaftar Yuniza sentiasa berganding tenaga dan kepakaran dengan CENTEM untuk menyediakan sumber dan kepakaran yang diperlukan dalam menyokong aktiviti mentor warga pentadbiran. Mentoring adalah satu aspek yang penting dalam pentadbiran universiti. Apatah lagi saya sebagai pendaftar universiti di Jabatan Pendaftar yang mempunyai ramai staf yang sentiasa menyelaraskan semua tindakan, semua keperluan berkaitan dengan pelantikan perkhidmatan staf universiti di pelbagai peringkat. Maka sudah tentu bimbingan ini perlu disusun atur, dilibat urus dengan sebaik mungkin kerana ia melibatkan keseluruhan staf yang berada di universiti. Program Mentor at Yuniza melibatkan pemimpin universiti dan ikon yang tersohor bukan sahaja di peringkat nasional tapi juga antarabangsa. Komitmen yang besar di kalangan pemimpin tertinggi universiti merangsang semangat dan menjadi tauladan kepada staf untuk meluangkan masa bergiat sebagai mentor. Warga akademik universiti terutamanya digalakkan menjadi mentor kepada komuniti untuk bersama membimbing dan memperkuatkan potensi masyarakat setempat. Kita, profesor hingga ke bawah, supaya meletakkan tanggungjawab untuk memberi sesuatu kepada kemanusiaan sebagai satu tanggungjawab yang besar dan perlu ada sentiasa dalam
minda kita bahawa kita perlu laksanakan sesuatu untuk faedah insan. UNIZA melalui Center sentiasa menyokong dan memantau perkembangan dan pencapaian cemerlang bintang muda atau Rising Stars supaya bakat mereka boleh dimanfaatkan untuk membimbing staf lain menerusi program mentor at UNIZA. Saya percaya semua pensyarah di UNIZA merupakan pensyarah yang sentiasa ingin memberikan terbaik untuk anak didik mereka. Generasi pada masa kini akan memberikan cerminan kepada cara didik kita pada masa kini. Dan inovatif, kreativiti dalam pengajaran bukanlah satu perkara yang sukar. Kerana pada masa kini kita banyak latihan yang telah diberikan. Sebagai contoh ya, Center merupakan salah satu pusat PTJ di UNIZA yang sentiasa memberikan latihan pelbagai kepada pensyarah. Jadi kita sebagai seorang pensyarah, kita harus memberikan kerjasama, sentiasa terbuka. InsyaAllah dengan menjadi seorang pengajar yang terbaik, sebenarnya kita telah melahirkan satu generasi pada masa hadapan yang mampu menghadapi apa jua cabaran walaupun dalam keadaan pandemik, tetapi mereka mampu untuk menerima ilmu daripada kita sebagai seorang pendidik pada masa hadapan. Program kecemerlangan bakat bintang muda UNIZA mendapat sokongan penuh pihak industri. Dalam usaha ini, UNIZA telah menjalinkan hubungan kerjasama dengan pelbagai agensi luar melalui program CEO at Fakulti bagi memberi peluang staf akademik menimba ilmu dan pengalaman dalam industri. Program CEO at Fakulti telah banyak memberi kesan kepada diri saya dalam leadership, time management and teamwork, di mana ketiga-tiga komponen ini telah memberikan impak yang sejati bagi seseorang pemimpin dalam pembentukan sesebuah syarikat maupun organisasi itu sendiri. CEO-CEO yang dipilih adalah CEO-CEO yang telah terbukti cemerlang di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Melalui program ini, pensyarah dapat peluang untuk mendekati CEO itu dengan lebih dekat lagi untuk bersama dengan mereka mengalami pengalaman yang sukar untuk didapati di program-program yang lain. Diharap pensyarah-pensyarah semua akan merebut peluang untuk menyertai program ini kerana program ini adalah satu program yang julung kalinya diadakan dan dianjurkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi khususnya untuk pensyarah-pensyarah muda di Universiti Awang. Di kalangan staf pentadbiran, UNIZA juga berjaya mengenal pasti bakat muda serta berpotensi menerajui jawatan utama universiti. Saya kongsikan dengan 4 perkara iaitu STAR. S iaitu specialized. Sebagai seorang pegawai, kita harus tahu apa kepakaran atau bidang yang perlu kita pelopori, apa bidang yang perlu kita pelajari sehingga kita menjadi seorang pakar sehingga jadi rujukan kepada semua orang. Itu yang pertama. Kedua ialah target. Kita sebagai seorang pegawai nak tak nak, kita kena tahu apa yang kita mahu capai sebenarnya. Yang ketiga A ialah attitude, sikap yang betul dengan sikap-sikap yang positif, proaktif, ingin belajar, positif, integriti. Sikap yang betul itu juga akan membentuk kita menjadi seorang pegawai yang menjadi rujukan, pegawai yang menjadi contoh kepada yang lain insya-Allah. Dan akhir sekali yang saya boleh kongsikan ialah R, iaitu rapport. Kita sebagai middle management, kita ada hubungan dengan top management, kita ada hubungan dengan subordinate kita, nak tak nak kita kena bina rapport ataupun art itu dengan cara yang paling terbaik supaya kita mudah berurusan dengan semua orang insya-Allah. UNIZA sentiasa memberi pengiktirafan sewajarnya kepada kecemerlangan akademik menerusi pelbagai anugerah tahunan. Antara anugerah berprestij yang telah dimulakan pada tahun 2017 adalah Anugerah Akademik Universiti AAU yang melibatkan 6 kategori iaitu Anugerah Tokoh Akademik, Anugerah Ahli Akademik Harapan, Anugerah Pengajaran, Anugerah Penerbitan Berimpak Tinggi, Anugerah Inovasi dan Pengkomersialan Produk dan yang terakhir Anugerah Penerbitan Buku. Selain daripada mencungkil bakat kepimpinan di kalangan staf akademik dan pentadbiran, UNIZA mengiktiraf ketokohan pemimpin akademik yang telah berjaya sebagai mentor kepada staf akademik universiti. Hasil bimbingan mereka sebagai mentor terbukti dapat dimanfaatkan oleh menti menerusi perkembangan karier secara individu dan berkumpulan. Mentor akademik menjadi kebanggaan universiti dan bersama menyumbang kepada peningkatan kualiti pengajaran
dan pembelajaran demi faedah insan. Dalam menjayakan usaha coaching and mentoring, kita perlu mengenal pasti bakat-bakat yang ada dalam kalangan ahli akademia di organisasi kita. Masing-masing mempunyai bakat yang berbeza-beza. Masing-masing mempunyai kelebihan yang berbeza-beza. Ada akademia yang bakatnya cemerlang dalam aspek penyelidikan dan penerbitan. Ada akademia yang bakatnya cemerlang dalam aspek pengajaran dan pembelajaran. Dan ada akademia yang cemerlang dalam memberi perkhidmatan dan sumbangan kepada masyarakat. Sahabat-sahabat semua, kejayaan tidak akan dapat dicapai dengan mudah, melainkan terpaksa kita melalui kepayahan dan kesusahan. Jadi untuk kita mencapai kejayaan tersebut, maka tidak mestilah dimulai dengan niat yang baik. Kemudian diperkukuhkan dengan azam. Jadi dengan niat yang baik dan diperkukuhkan dengan azam itu, barulah kita asaskan dengan kesungguhan dan kerajinan. Jadi untuk kita melakukan sesuatu, kerajinan dan kesungguhan itu akan membawa kita kepada matlamat. Jadi untuk kita mencapai kepada matlamat tersebut, maka hendaklah kita disusuli dengan istiqamah dan juga kesungguhan yang dilakukan secara berterusan. Dalam kesempatan ini, marilah sama-sama kita hayati kata-kata hikmah daripada Imam Asy-Syafi'i, iaitu sesiapa yang tidak pernah merasai pahitnya menimba ilmu, maka dia tidak akan dapat merasai manisnya kejayaan. UNIZA berpandangan jauh dan menyedari tanggungjawab sosial bagi memastikan kelestarian, pembangunan bakat dan tidak terhad kepada staf UNIZA sahaja, tetapi juga menjangkau kepada masyarakat sekitar. Beberapa idea baru untuk kumpulan sasaran terpilih telah diutarakan oleh Naib Chancellor UNIZA supaya disantuni menerusi program mentor UNIZA selaras dengan plan strategik universiti. Bagi memastikan kita berjaya di dalam program ini, yang pertama adalah memfokuskan kepada menghasilkan kepimpinan muda di kalangan masyarakat untuk mereka menyumbang di dalam pembangunan negara. Ini penting untuk menjadikan kita sebuah negara maju yang cepat bersaing, terutamanya dalam konteks pembangunan yang mapan sekarang yang begitu mencabar. Yang kedua, kita juga harus menekankan kepada pembangunan masyarakat orang asal di negara kita, di mana UNIZA mempunyai kekuatan di sini yang terlibat di dalam program memajukan orang asal, khususnya program akademik dan pembangunan keluarga mereka di bawah program Koridor Pantai Timur ECRDC yang telah dijana oleh UNIZA sejak tahun 2015. Dan yang ketiga, program yang sangat penting juga bagi memastikan kita berada di tahap negara yang mempunyai tahap pembangunan yang mapan adalah menekankan kepada menghasilkan entrepreneur ataupun usahawan dan juga koperasi yang berdaya saing dan maju, kerana kekuatan ekonomi itu sangat penting bagi memastikan ketahanan dan pertumbuhan sesebuah negara untuk menjadi negara maju yang berdaya.